Assalamualaikum murid-murid, apa khabar semua? Baiklah, pagi ini kita akan lakukan satu lagi eksperimen berkaitan dengan tuas. Tajuk eksperimen kita ialah menyiasat hubungan antara jarak beban dari fulcrum dengan daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Jom kita lakukan. Baiklah, murid-murid boleh rujuk eksperimen muka surat 173 di dalam buku teks. Baiklah, antara bahan atau alat yang kita perlukan ialah pembaris, pensel, gunting, pemadam, kertas keras dan selotip. Baik, kita mulakan eksperimen kita. Mula-mula kita nak buat fulcrum. Kita gunakan kertas keras. Baik, kita ukur dulu fulcrum ni 3 cm. Kita buat 3 garisan 3 cm setiap satu. 3 cm 3 cm. Itu juga dengan bawah 3 cm. Kita sambungkan. Lepas tu lebihan ni kita guntinglah. Kemudian kita lipatkan. Kita ikut garisan dia, bahagikan 3. Bahagikan 3. Kita akan dapat segi 3 fulcrum. Segi 3 fulcrum tadi kita dah salutkan dia. Ini rupa dia, ya. Ini adalah fulcrum. Sekarang kita ambil pembaris. Kemudian kita ambil pemadam. Pemadam ini adalah sebagai beban. Sebagai beban, tak kira lah awak ada objek yang lain pun boleh awak letakkan di sini. Cikgu terus salutipkan, ya. Murid-murid, sebelum kita lakukan eksperimen, kita hendaklah tentukan apakah dia pemboleh ubah. Di sini cikgu catatkan pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang manipulasi ialah jarak antara beban dengan fulcrum. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas ialah daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Jadi keputusan eksperimen kita akan masukkan ke dalam jadual. Baiklah murid-murid, ini dia alatan yang kita akan lakukan eksperimen sebentar lagi. Ini ialah pemadam. Pemadam adalah beban. Ini adalah fulcrum. Manakala tangan kita akan gerakkan beban tadi nanti adalah daya. Jadi mula-mula kita ambil jarak antara beban dengan fulcrum. Jarak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cm. Kita tengok. Kita cuba angkat beban kita ni. Lihat. Hanya melengkung sahaja. Beban kita tidak dapat diangkat lagi. Jadi, daya yang diperlukan untuk mengangkat beban ni adalah banyak. Banyak dan sukar kita nak angkat. Sekarang kita nak dekatkan jarak fulcrum dengan beban. Sekarang kita jarakkan sebanyak kita ambil 10. Tadi 15, kita ambil 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini. Cuba murid-murid perhatikan. Kita kenakan daya. Nampak tu? Beban sudah pun dapat diangkat. Dalam keadaan membalik masih lagi dalam melengkung. Ini ialah
10. Tingkan 10 cm dengan 5 cm. Okey, sekarang kita akan kurangkan lagi jarak antara beban dengan fulcrum sebanyak 5 lagi. Okey, kat sini 5 cm. Okey, cuba perhatikan, kita kenakan daya, kita lepas, kita kenakan daya. Okey. Okey, cikgu hanya gunakan sentuh dengan jari saja, beban kita sudah terangkat. Jadinya daya yang kita perlukan dalam untuk 5 cm ini ialah paling sedikit. Paling sedikit. Paling kurang. Jadi di tengah-tengah ni dah sederhana. Kita boleh tulis sederhana ataupun kita boleh tulis sedikit. Untuk membezakan antara 10 cm dengan 5 cm. Okey? Baiklah, murid-murid. Kesimpulan kita, okey, semakin apa jarak antara beban dengan fulcrum, semakin apa pola dia, daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Okey, kalau kita tengok tadi, semakin pola dia banyak sedikit, jarak dia berkurang kan, 15, 10, 5. Yang ini berkurang. Okey, daya yang diperlukan untuk mengangkat beban juga banyak, sedikit, paling sedikit juga berkurang. Okey, jadi kita boleh tulis dekat sini, semakin berkurang jarak antara beban dengan fulcrum, semakin berkurang juga daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Okey, baik. Cikgu harap murid-murid boleh faham dan cuba lakukan eksperimen ini dengan menggunakan alatan atau objek yang ada di rumah awak. Okey? Baik, kemudian kamu buat pemerhatian dan cuba videokan, kemudian hantarkan kepada cikgu. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye, selamat mencuba.